Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-78. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat yang ke-13 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Mengapa kamu tidak memerangi suatu kaum yang telah mencabuli sumpah janjinya, dan mereka pula telah berazam hendak mengusir Rasulullah, dan mereka lah juga yang mula-mula memerangi kamu. Tidak patut kamu takut kepada mereka sehingga kamu tidak mahu memeranginya, kerana Allah jualah yang berhak kamu takuti melanggar perintahnya jika betul kamu orang yang beriman. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitab tafsir Al-Misbah menghuraikan mengenai ayat ke-13 surah At-Taubah. Dan merekalah juga yang mula-mula memerangi kamu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa kedamaian. Baginda hanya mengajak mereka untuk beriman, namun tidak memaksa mereka. Baginda memaparkan bukti kebenaran yang mampu mendiamkan mereka. Baginda tidak pernah mengajak mereka berperang atau memulai mengangkat senjata di hadapan mereka. Bahkan baginda dan kaum muslimin bersabar selama belasan tahun. Merekalah yang menganiaya dan yang pemula memerangi kaum muslimin, bukan orang Islam. Dan tentu sahaja sesiapa yang memulai dahulu, maka dialah yang dinilai berlakunya aniaya, dan penganiayaan harus dicegah seboleh mungkin. Kemudian jika ditelusuri penulisan oleh Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur, beliau menyimpulkan ayat ke-13 surah At-Taubah berkenaan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab-sebab yang membangkitkan para mukmin untuk memerangi kaum musyrikin, iaitu orang musyrik telah melanggar perjanjian dan sumpah, sedangkan perjanjian tersebut masih di dalam tempoh yang ditetapkan. Mereka juga berusaha mengusir Rasul dari Mekah dan mengupah para pemuda dari pelbagai kabilah untuk membunuh baginda. Orang musyrik juga yang memulakan peperangan dengan para mukmin di dalam perang Badar. Kemudian orang Quraisy juga telah melanggar perjanjian dengan menolong Bani Bakar memerangi musuhnya Bani Khuza'ah, sehingga terpaksalah Bani Khuza'ah menerima bantuan Rasul. Maka apabila orang musyrik bersikap yang sedemikian, adakah para muslimin tetap mendiamkan diri sahaja tanpa memerangi mereka kembali atau berasa takut terhadap mereka? Jika rasa takut itu yang membuatkan kamu tidak memerangi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak kamu takuti jika kamu memang orang yang beriman kepadanya. Ayat ini memberi makna bahawa di antara sifat yang wajib dimiliki para mukmin adalah berani dan tinggi cita-cita dan semangat serta hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Hamka di dalam tafsir Al-Azhar menyatakan bahawa ayat ke-13 surah At-Taubah diturunkan sebelum perang Tabuk
dan selepas penaklukan kota Mekah. Bagi menimbulkan semangat orang Islam, diingatkan kembali dalam ayat ini bahawa orang musyrik telah berkali-kali membuat onar dan pengkhianatan. Mereka pernah memungkiri janji yang telah mereka kuatkan dengan sumpah, iaitu perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian tersebut dikatakan bahawa tidak akan berperang 10 tahun lamanya. Dinyatakan kebebasan masing-masing untuk memeluk agama mereka. Tidak akan dihalangi orang mengerjakan haji, tidak memberikan bantuan kepada pihak kabilah yang berperang sesama kabilah, tetapi mereka telah memungkiri isi perjanjian tersebut. Kaum Quraisy telah membantu sekutunya Bani Bakar berperang dengan musuh Bani Bakar, iaitu Bani Khuza'ah. Maka datanglah peringatan dalam ayat ini. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab Tafsir Mubin menghuraikan ayat ke-13 surah At-Taubah, iaitu ayat ini memberi suntikan semangat dan perangsang kepada kaum muslimin untuk memerangi orang musyrikin yang telah memulakan angkara memungkiri janji dan mencela agama Islam. Mereka berazam untuk menghalau Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah dengan cara mengadakan perjumpaan di Darun Nadwah dengan tujuan mencari jalan untuk mengusir atau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga telah melanggar perjanjian apabila mereka menyerang kabilah Bani Khuza'ah yang menjadi sekutu bagi kaum muslimin. Dalam semua keadaan, pihak yang mula membuat angkara ialah pihak yang patut diajar dan dihukum. Tambahan pula, kaum muslimin merupakan orang yang kuat imannya. Mereka tidak perlu takut kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zamakhsyari menyatakan bahawa menjadi salah satu ciri kebenaran dan kesahihan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila seseorang itu tidak takut kepada yang lain selain daripada Allah Taala, dan mereka tidak peduli kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semuanya ialah makhluk Allah yang akan hancur binasa, sedangkan Allah jualah yang kekal abadi. Manakala Zainal Arifin Zakaria dalam tafsir Inspirasi telah meletakkan tajuk bagi menghuraikan ayat ke-13 surah At-Taubah, iaitu menumpas pengkhianat sebahagian dari menegakkan keadilan. Dalam huraian ringkasnya, beliau menyatakan bahawa iman manusia perlu dibuktikan dengan cobaan, perjuangan dan pengorbanan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-13 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-13 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kaum muslimin perbuatan yang telah dilakukan oleh puak musyrikin. Dengan melihat kembali semua yang telah dilakukan itu, mana mungkin kaum muslimin terus mendiamkan diri dan tidak melawan mereka, kerana yang jelas memulakan peperangan adalah kaum musyrik. Maka dalam memerangi dan menghukum kembali perbuatan orang musyrik tersebut, kaum muslimin tidak perlu merasa takut. Walaupun bilangan mereka ramai, persenjataan mereka yang lengkap sesekali tidak menakutkan kaum muslimin. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menggembeleng jiwa mukmin. Naluri rasa takut semestinya ada pada setiap manusia. Takut mati, takut binasa dan macam-macam ketakutan yang lain. Tetapi dengan sebab iman dan tauhid yang meresap dalam diri orang mukmin, rasa takut tersebut menjurus kepada Yang Maha Esa. Maka orang mukmin tidak takut lagi kepada mati, kerana matinya kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui sebagai hamba-hambanya yang patuh. Sebab itu, maka orang beriman tempat takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, golongan kafir yang diperangi bukanlah disebabkan kekufuran mereka, namun disebabkan sikap mereka yang memerangi Islam dan memusuhi Islam serta khianat terhadap janji yang dimeterai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kepada mana-mana orang Islam untuk melakukan kebaikan dan keadilan ke atas golongan kafir selagi mana mereka tidak memerangi Islam. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum
an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Dr. Ar-Raghib As-Sirjani dalam kitabnya yang diterjemahkan iaitu Interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan non-Muslim menyatakan bahawa sikap kita terhadap orang kafir dilihat pada sikap kafir tersebut. Ia dibahagi kepada dua kelompok. Pertama, orang kafir yang menentang Islam kerana memusuhi umat Islam dan melampaui batas. Ini mesti bertegas. Kedua, orang kafir yang melawan Islam kerana jahil dan terpengaruh. Ini penekanan fokus dakwah yang luas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahawa ayat 13 ini adalah anjuran dan motivasi untuk memerangi orang musyrik yang melanggar sumpah dan perjanjian mereka. Hal itu kerana tiga sebab yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini. Pertama, pelanggaran mereka terhadap perjanjian. Mereka membatalkan perjanjian yang disumpahi oleh mereka. Ibn Abbas As-Suddi dan Al-Kalbi menyatakan bahawa ayat ini turun mengenai orang kafir Mekah yang merosak sumpah mereka setelah perjanjian Hudaybiyah. Mereka menolong Bani Bakar untuk memerangi Bani Khuza'ah. Ini menunjukkan bahawa memerangi orang yang melanggar sumpah lebih utama daripada memerangi orang kafir yang lain. Supaya ini menjadi peringatan bagi yang lain. Perjanjian yang mereka langgar sebagaimana telah dijelaskan adalah perjanjian Hudaybiyah kerana orang Quraisy menolong sekutu mereka, iaitu Bani Bakar untuk memerangi Bani Khuza'ah, sekutu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam di dekat Mekah di sebuah air yang dinamakan Al-Hujair. Oleh kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi membebaskan Mekah pada tahun ke-8 Hijrah bersamaan 20 Ramadan. Kedua, mereka mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Mereka berkeinginan untuk mengusir Rasul dari Mekah, menahannya sehingga tidak dilihat oleh siapapun atau dibunuh oleh sekelompok anggota kabilah agar darahnya hilang sia-sia. Yang ketiga, mereka memulai peperangan. Mereka mulai memerangi orang mukmin pada perang Badar ketika mereka mengatakan bahawa setelah mengetahui barang dagangan mereka aman, kita tidak akan pergi sampai kita menumpas Muhammad dan orang yang bersamanya. Demikian halnya dalam perang Uhud, Khandaq dan sebagainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-13 surah At-Taubah ini, pertama, agama Islam adalah agama yang suka akan keamanan dan bukanlah agama yang memulakan peperangan. Apabila kaum kafir menunjukkan perbuatan yang memusuhi dan melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam, maka umat Islam bertegas dengan bertindak mempertahankan agama yang suci ini daripada dipermainkan oleh mereka. Kedua, umat Islam perlu berani mempertahankan agama Islam daripada dihina, difitnah dan juga dipermainkan. Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang berhak ditakuti kerana semua yang di bawahnya adalah makhluk yang tiada kuasa dan semuanya akan binasa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.